Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Carry Live. Hari ni Kak Nur, ya Allah, muka Kak Nur kawan-kawan sekejap ni gebu. Hari ni Kak Nur nak kongsi dengan kawan-kawan lagi cerita dan pengalaman Kak Nur. Jangan boring ya kawan-kawan. Kak Nur cuba mengisi channel kedua Kak Nur ni dengan cerita-cerita dari pengalaman Kak Nur sendiri. Okey, Kak Nur pernah bagi tahu kawan-kawan yang Kak Noh bersalin anak nombor 4 tu, video semalam Kak Noh ada beritahu yang Kak Noh pernah masuk ward ICU. Okey, Kak Noh nak cerita pasal tu. Pengalaman Kak Noh sendiri masuk di ward ICU ketika bersalin anak nombor 4. Ketika tu kandungan Kak Noh 8 bulan. Okey. Kawan-kawan tahu kan macam mana rentetan Kak Noh masuk ICU tu. Kak Noh mengidap pneumonia yang agak teruk. Paru-paru Kak Noh sebelah kiri tu memang dah macam kolap. Dan Kak Noh punya oksigen tinggal 80. 80, 90, 79 macam tu lah. Okey, ketika tu Kak Noh memang sebelum tu Kak Noh pernah kena tapi tak adalah sampai masuk ICU tapi masuk ward HDR. Macam mananya high risk punya ward lah. Okey. Kali yang kedua ni 8 bulan ni Kak Noh memang ketika tu dah teruk. Kak Noh minta apa? Suami masa tu Kak Noh orang kata PJJ, jadi suami tak duduk dengan Kak Noh lah, tapi masa tu suami balik hujung minggu tapi dia kerap telefon lah tanya keadaan Kak Noh kan. Tapi masa tu masa mengandung 8 bulan tu Kak Noh memang dah orang kata oksigen dah drop. Masa tu tak ada lagi, masa zaman tu yang COVID semua tak ada lagi kan. Paru-paru Kak Noh dah teruk. Bila kita nak mengandung ni, nak X-ray ni, risiko dia banyak. Tapi doktor ambil juga risiko sebab nak tengok Kak Noh punya paru-paru. Bila dia tengok tu memang dia kata tak boleh lah. Terus dia hantar ke Hospital Kelang. Dan Hospital Kelang tu Kak Noh tak tahu pun. Masa tu memang Kak Noh dah tak boleh bernafas. Kak Noh tak tidur satu malam. Sampai kat hospital tu Kak Noh hanya duduk pergi bilik tandas. Tapi masih nafas tu kita cuma boleh tarik dan tak boleh lepas. Macam gitu. Memang dah agak teruk. Masuk ward tu doktor dah prepare. Dia kata nanti selepas subuh kita hantar puan ni ke Kelang. Orang refer lah pergi hantar ke Kelang. Bila cek di ward kecemasan zon merah, Kak Noh dicek tu sebab berisiko kan, sebab kita mengandung, doktor takut. Tapi cek alhamdulillah anak okey, cuma Kak Noh punya oksigen tu makin drop. Doktor decide untuk masukkan Kak Noh ke ICU. Masa tu Kak Noh masih okey, masih boleh nampak apa doktor cakap kan. Masuk dekat ICU tu memang semua orang terkejut lah bila dengar Kak Noh masuk ICU. Semua orang takut kan kawan dengan ward ICU. Okey, ward ICU ni 90% orang akan berfikir tak ada harapan. Okey, memang dah tak ada harapan lah kalau masuk ICU. Sebenarnya ICU ni ada dua section dia. Okey, ICU tu itu sendiri. Lepas tu ada satu lagi ward dia panggil CCU, Critical Care Unit. Maknanya yang lebih tinggi risikonya. ICU itu juga sebenarnya memang berisiko tinggi. Orang yang pesakit berisiko tinggi. Tapi ada lagi Critical Care Unit, CCU. Kak Noh masuk di CCU. Okay, sebab Kak Noh mengandung dan oksigen Kak Noh rendah. Memang masa tu tak boleh nak fikir lah. Okay, Kak Noh masuk saja nampak kerisauan suami kan. Orang kampung semua terkejut dengar Kak Noh masuk ICU kan. Masa anak nombor 4 ni, Kak Noh kalau ward di hospital, ada 2 ward saja yang Kak Noh tak masuk. Zon bedah dengan bilik mayat. Yang lain, ward lain tu semua Kak Noh masuk. Peringkat per peringkat. Sepanjang Kak Noh mengandung anak nombor 4. Okey. Anak nombor 4 tu memang Kak Noh ward biasa, ward critical, ward HDR, semua ward yang jarang kita tahu rupanya ada. Ada. Kak Noh masuk. Kecuali 2 ward ni saja. Bilik mayat dengan bilik bedah. 2 bilik ni, 2 ward ni saja yang Kak Noh tak masuk. Okey. Bayangkan Kak Noh masuk CCU tu dengan care apa semua. Kak Noh dipasangkan wayar penuh ni. Tapi Kak Noh dalam keadaan sedar, cuma oksigen saja rendah. Okey, doktor bagi. Mulanya bila sampai hospital tu doktor decide untuk operate Kak Noh. Dia kata kena buat. Dia sampai tu dia terus suruh Kak Noh puasa. Sebabnya nanti tengah malam nak operate. Okey. Ataupun besok pagi. Doktor macam sekitar itulah, dalam pukul 4, pukul 5 macam tu nak operate. Disuruh Kak Noh
puasa lah. Sampai tu terus disuruh puasa. Lepas tu doktor pakar bagi tahu, dia kata kita tak boleh nak operate dia dengan keadaan dia sekarang sebab oksigen Kak Noh rendah. Lepas tu dia kata kalau Kak Noh dia kata bius paruh badan, nanti risiko pada ibu sesak nafas. Kalau misalnya di fullkan bius, takut risikonya Kak Noh takkan sedar, koma ke macam tu kan. Jadi doktor decide kita rawat dulu ibu ni sebab babynya okey, rawat dulu ibu ni sebab dia baru dah 8 bulan kan. Jadi dah tak berapa lama dia mungkin boleh bersalin sendiri. Okey, ditakdirkan Kak Noh tak jadi bedah pada malam tu. Jadi mereka rawat Kak Noh sajalah, masuk antibiotik melalui saluran nadi ni. Memang sakit kawan-kawan, dan masih ada lagi ni, nampak Kak Noh punya kesan jarum untuk ubat nadi tu, ICU tu. Pasang ni wayar semua. Ni habislah. Badan tu penuh dengan itulah. Doktor pantau Kak Noh punya oksigen, dan tiba-tiba Kak Noh punya darah tinggi naik sampai 200. Padahal Kak Noh tak ada darah tinggi, tapi mungkin dia kata stres. Kata Kak stres ke? Cakap tak adalah. Hakikatnya Kak Noh okey je. Kak Noh mesti bertawakal, kita ingat Allah kan. Sebabnya dalam fikiran Kak Noh macam ni, yang penting anak aku selamat. Aku tak selamat tak apa lagi. Tapi kerisauan tu agak sedikit lah. Cuma bila kita fikirkan keluarga mak mertua memang dah risau masa tu. Sebab masuk ICU kan. Diorang fikir ICU saja, sebenarnya Kak Noh masuk CCU. Masuk kat situ, suami of course lah kan, dia berulang. Masa tu kebetulan suami kerja di daerah yang sama. Memang Kak Noh masa mengandung tu, Kak Noh minta kat doktor, masa cek mengandung tu, Kak Noh cakap Kak Noh akan bersalin di Hospital Banting. Sebab nanti kita tahu Hospital Banting tu akan refer ke Kelang. Bila refer ke Kelang, maknanya sebab suami Kak Noh kerja di Kelang. Jadi untuk dia melawat Kak Noh tu hanya 5 minit. Kalau misalnya Kak Noh pergi selalunya orang kampung dia akan pergi ke Seremban, ke Serdang. Itu jauh kawan-kawan. Daripada rumah Kak Noh lebih jauh. Dan suami Kak Noh tak mungkin akan dapat daripada Kelang nak ke Seremban ataupun ke Serdang. Jadi Kak Noh memilih untuk pergi ke Banting, dan Kak Noh yakin dia akan pindah ke Kelang. Macam itulah akhirnya Kak Noh pergi ke Kelang. Jadi suami Kak Noh dapat melawat Kak Noh dalam masa 5 minit. Jadi maknanya dia datang dari pejabat dia untuk ke hospital tu 5 minit saja. Jadi memudahkanlah. Itu Kak Noh memang rancang awal-awal ketika Kak Noh mengandung nak bersalin di hospital mana. Sebab kita tahu nak memudahkan suami nak melawat kan. Kebetulan pula keluarga suami, keluarga mertua dekat dengan Kelang. Di Kelang juga ketika itu. Sekarang mereka dah pindah ke Shah Alam lah. Ketika itu ayah mertua masa ada lagi Kak Noh mengandung anak nombor 4 tu, dia datang. Bayangkan kawan-kawan, dia naik basikal, lepas tu dia naik bas kawan-kawan untuk ziarah Kak Noh. Dia terkejut bila datang ke ward ICU tu, sebab ICU cuma boleh masuk seorang kan untuk tengok. Memang dia terkejut bila tengok Kak Noh berwayar-wayar semua. Ketika itulah mertua marah suami. Dia kata lepas ni jangan mengandung lagi, sebab isteri sampai macam tu sekali kan sakitnya. Jadi alhamdulillahnya lepas tu Kak Noh mengandung lagi anak nombor 5. Alhamdulillah semua selesai. Cuma anak nombor 4 ni macam itulah. Setelah Kak Noh duduk di ICU dan menerima rawatan, ada peristiwa lucu lah. Sebab doktor tengok Kak Noh punya perubahan okey. Sebab Kak Noh walaupun sakit sesak nafas, tapi Kak Noh masih aktif. Macam tak adalah sesak nafas yang beria. Kak Noh punya darah tinggi pun turun. Okey, gula Kak Noh memang tak ada masalah. Baby okey, bergerak elok. Dalam seminggu tu memang doktor memang pantau seminggu lah. Alhamdulillah perubahan Kak Noh elok. Paru-paru Kak Noh elok. Dia orang bagi inhaler apa semua. Bayangkan kawan-kawan, dalam tu kawan-kawan Kak Noh dalam ward tu, semuanya yang berpasang wayar dan mereka tak sedar. Semuanya yang bunyi tet. Bayangkan depan-depan ni. Semua kawan-kawan. Sebab Kak Noh juga masa mengandung 4 bulan, anak yang nombor 4 ni juga, Kak Noh masuk ward HDR kan. Ketika ward di HDR tu juga, kawan depan Kak Noh, katil depan, meninggal depan mata Kak Noh. Kak Noh masa tu tengok dia sesak nafas. Kak Noh cakap, Aunty sedut oksigen elok-elok ya. Aunty macam sesak macam tu lah. Bila tu rupanya Aunty India lah. Kak Aunty sabar ya. Kak Noh cakap macam tu. Aunty pelan-pelan ya sedut nafas tu elok-elok. Tengok dia dah tercungap-cungap lah. Sebenarnya ketika tu memang dia dah nazak, tapi dia angguk-angguk lagi lah. Masa Kak Noh dia duduk kan, dia sambil duduk bagi oksigen yang kuat tu.
Aunty sabar ya, aunty kuat ya. Kak Noh cakap macam tu lah. Lepas tu Kak Noh baring, Kak Noh tengok dia makin senyap. Makin senyap rupanya kawan-kawan misi cek dia dah tak ada. Depan mata Kak Noh dia meninggal kawan-kawan. Itu ward HDR. Ketika Kak Noh di CCU macam itulah semuanya ada 4 katil masa tu. Satu ward atau 4 katil. Memang semua dijaga oleh misi-misi dengan doktor lah. Ada seorang tu dia special sikit. Dia sedar tapi dia macam bermasalah sikit lah. Yang tu lama-lama doktor handle kan letak dia di ward lain. Sebab dia macam mengganggu ward yang orang yang tengah kritikal ni kan. Okay. Kak Noh tengok 3 katil tu. Ya Allah. Entah-entah aku ni pun macam dorang ni tak sedar-sedar lepas tu. Tapi Alhamdulillah sepanjang Kak Noh kat ICU tak ada yang meninggal. Tak ada yang meninggal. Semuanya walaupun masih ada yang koma, ada yang ditidurkan kan. Tapi Alhamdulillah lah Kak Noh masa tu dah agak macam hari keempat, hari kelima macam tu. Suami tanya Kak Noh, saya nak anu tak? Dia kata Kak Noh cakap nak KFC. Suami bawa beli KFC tu makan kat dalam. Doktor cakap, wak CCU ada orang makan KFC katanya. Ini rekod ni katanya. Selalunya orang dalam suat CCU ni dia tak pernah fikir makan. Dia kata makan-makan Kak Mak supaya Kak cepat sembuh katanya. Dia kata sampai CCU kau ada KFC katanya. Kak Noh minta suami belikan meatball berbola ayam dekat KFC tu lah. Kalau makan tak habis pun makan 2 ketul je. Lebihnya Kak Noh suruh dia suami bawa balik. Di CCU ni kita mandi seminggu hari Rabu, setiap hari Rabu lah dengan hari Sabtu. Pesakit yang dalam koma dalam ward CCU ni dimandikan. Kak Noh dimandikan tapi tak dibenarkan bangun daripada katil. Jadi Kak Noh baring saja, diorang mandikan Kak Noh, diorang shampookan Kak Noh, diorang apa? Sebab masa tu Kak Noh tak pakai apa dalam ward CCU kan. Kak Noh cuma pakai sekat gini je. Diorang sikatkan rambut, diorang cocangkan lepas tu pakai gandat. Macam itulah. Diorang ikatkan dia macam baby-baby tu. Hari ni kakak comel katanya. Diorang sabun, Kak Noh simpukan Kak Noh. Lepas tu diorang urut semualah. Segar lah masa tu kan hari Rabu dengan dia kata kami yang mandikan pesakit-pesakit kat CCU ni. Hari Rabu dengan hari Sabtu. Dia kata kita shampoo. Diorang shampoo betul-betul atas katil. Sebab katil Kak Noh dia ambil dengan plastik kan. Dia macam alas plastik tu. Dia mandikan dekat situ. Diorang mandikan Kak Noh tu air panas tau. Tapi disebabkan CCU tu sejuk. Air tu lama-lama sejuk Kak Noh jadi gini. Kata bergigi-gigi kata gigi dia tu. Kak sejuk dia kata. Budak-budak yang nguruskan Kak Noh tu lah. Dia bersihkan semua, dia pakaikan bedak. Kak ada bedak tak? Dia kata ada lipstick tak? Dia kata. Nak jumpa doktor ni kata. Dia kata tak ada. Tak apalah dia pakaikan bedak kan. Sapu bagi cantik, dia kata bagi seri macam tu lah. Best bersitu dia layanan di CCU tu lah. Memang itu pengalaman Kak Noh. Okay. Setelah tu Alhamdulillah setelah seminggu Kak Noh doktor cek tengok dah elok. Memang buat orang kata syukur dekat kampung dah buat bacaan Yasin, doa selamat supaya Kak Noh cepat sembuh. Orang kampung masa tu lah diorang juga buat kutip derma. Orang kampung kutip derma. Satu kampung-kampung ni memang macam tu. Bila ada orang sakit duduk kat hospital akan ada buat kutipan derma. Jadi orang kampung menderma dan hasil derma tu diserahkan kepada keluarga pesakit lah. Kak Noh pun macam tu masa tu. Memang Kak Noh bersyukur sangat duduk kat kampung ni. Sebab orang kampungnya sangat-sangat best. Ketika kita susah, mereka bantu kita semampu mereka. Walaupun sedikit tapi tetap membantu. Macam tu lah untuk membantu keluarga yang sakit. Dan itu yang memang kami amalkan sampai sekarang. Okey tu setelah semua selesai Kak Noh keluar daripada ward kan. Kak Noh menantikan kamu tahu. Lepas tu Kak Noh bersalin dengan elok, senang. Alhamdulillah. Itulah pengalaman Kak Noh bersalin. Kak Noh duduk di ward CCU. Ward yang paling ditakuti orang. Ward yang orang berfikiran bahawa orang yang masuk ward CCU ni dah tak ada harapan. Tapi Alhamdulillah Allah sayang Kak Noh, bagi masih peluang Kak Noh hingga sekarang. Ketika tu umur Kak Noh lebih kurang 38 tahun. Okey, 38 tahun. Umur Kak Noh masa mengandung anak 4, 38 tahun. Anak yang bongsu tu Kak Noh mengandung 40 tahun. Tua mengandung kan. Okey, itu saja perkongsian Kak Noh hari ni. Okey, lately audio Kak Noh panjang-panjang sebab cerita kan. Okey, Kak Noh minta maaf banyak-banyak atas kalau kawan dah bosan. Itu perkongsian Kak Noh ketika Kak Noh berada di ward yang paling ditakuti orang lain. Okey, ramai orang takutlah bila dengar ward ni kan.
Okey, itu saja kisah Kak Noh. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.